Oke, salam dan salam sejahtera. Dan pencerahan saya berkenaan dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh pengurus CPN, yaitu Ahmad Zahid Hamidi, yang mana dia kata PH tamat kuasa tak bubar DUN serentak. Dan dia kata di sini enggan menyerahkan kembali hak dan mandat rakyat untuk memilih sebuah kerajaan baru kerana bimbang tidak dapat kekal sebagai kerajaan. Dan apa yang saya lihat di sini, kerajaan Pakatan Harapan yang tak membubarkan DUN ni, Negeri Sembilan, Selangor dan juga Pulau Pinang. Dan kita dikatakan sebagai tamak kuasa, tetapi pada parti PAS tidak membubarkan DUN mereka, iaitu Negeri Kedah, Kelantan dan Terengganu. Dia tidak kata tamak pula. Sedangkan Negeri Pakatan Harapan, prestasi pemimpin mereka apabila PH memerintah, jelas kita lihat ekonomi daripada negeri itu sangat baik, sangat memberansangkan. Tetapi negeri pimpinan PAS yang sepatutnya dibubar, tidak nak bubar. Jadi sebenarnya tuduhan kepada Pakatan Harapan itu tamak kuasa sebenarnya adalah propaganda Presiden UMNO ni, yang juga sebenarnya dia memang pembohong dan juga penipu dengan propaganda-propaganda yang tidak berfakta. Kenapa dia nak PH bubarkan Dewan Undangan Negeri ini? Kerana dia nak mengambil kuasa itu. Kuasa itu adalah apabila kita bubarkan Dewan Undangan Negeri, maka serentak dengan apa yang berlaku dengan kita pembubaran parlimen ini, dan akhirnya kuasa itu berpusat kepada Perdana Menteri. Perdana Menteri interim yang mereka harapkan hari ini, silap-silap pun selama ini kita lihat UMNO Barisan Nasional berkempen banyak menggunakan jentera-jentera kerajaan. Banyak mereka menggunakan jentera kerajaan ini untuk kepentingan parti. Ini sudah berpuluh-puluh tahun kita lihat. Dalam keadaan hari ini pun kita akan lihat pimpinan UMNO Barisan Nasional akan menggunakan jentera kerajaan. Ini selalu dah berlaku dalam negara ini. Jadi kalau kita bubarkan semua, maka PH itu umpama jadi papan target mereka, yang mana mereka akan memperbodohkan negeri-negeri yang PH bubarkan ini tadi, demi untuk kemenangan mereka dengan menipu. Apa yang kita lihat di sini, ada 3 negeri juga yang terus bubar sekali dengan parlimen dan DUN-DUN mereka, yaitu Perak, Perlis dan Pahang. Mereka bubarkan DUN ini serentak kerana ini adalah negeri pimpinan UMNO Barisan Nasional, yang mana kita tahu Pahang kubu kuat, Perlis dan juga Perak. Apa juga kenyataan yang dikeluarkan oleh Presiden UMNO ni, yang pada saya propaganda yang dia tidak ada fakta sama sekali, adalah dia mempertikaikan kos pilihan raya ini. Sedangkan sebelum ini rakyat, sedangkan pimpinan dalam kerajaan mereka sendiri bersatu dan PAS tidak bersetuju untuk bubarkan parlimen ini. Tetapi kerana tamak kuasa tu, apabila mereka nak juga bubar, disebabkan salah satunya adalah Presiden UMNO melihat kepada kes mahkamah. Dan juga pimpinan-pimpinan UMNO ramai yang akan bakal didakwa. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tahu mereka berebut kuasa di sana kerana di situ lubuk untuk nak mencuri. Jadi mereka nak cepat-cepatkan pilihan raya dengan harapan UMNO Barisan Nasional menang. Jadi itu dia punya cerita dia. Akhir sekali, dia punya cerita berkenaan dengan isu yang telah pun dia bangkitkan ini tadi. Kita tahu Sarawak, Sabah, Johor, Melaka telah pun melakukan pilihan raya negeri. Keempat-empat negeri ini adalah sekutu, yang mana Sarawak adalah sekutu UMNO Barisan Nasional, GPS. Ini adalah sekutu kuat. Sebelum-sebelum ini GPS inilah menjadi talian hayat kepada UMNO Barisan Nasional untuk memimpin negara dan merosakkan negara berpuluh-puluh tahun. Kita tahu di Sabah, UMNO ada juga. Di Johor, di Melaka, semua tahu UMNO juga. Jadi benda yang telah pun dia cakapkan ini, DUN ini baru saja dibubar, dia dah nampak. Jadi mereka dah tentu mempunyai kekuasaan di negeri ini kerana DUN mereka tidak akan bubar lagi, ataupun ketua menteri dia ataupun menteri besar dia adalah orang mereka. Jadi kita lihat, kalau dia nak suruh PH bubar,
tiga dun yang ada nih, tiga negeri yang ada nih, maka dia dah mempunyai banyak kelebihan dia. 4 dun dia dah, 4 negeri dia dah ada. Termasuk 3 negeri yang terbubar. Itu pun di mana kekuasaannya UMNO punya. Ini penipuan licik yang cuba dia nak putarkan kepada rakyat. Kalau kita lihat apa yang berlaku di ke semua negeri yang disebut ini, di Perlis dia ada 2 kursi. Di Pahang dia ada 9 kursi. Manakala dia nak mencari kursi ini, dia punya pandai, di Perak dia ada 6 kursi. Di Selangor dia ada 1 kursi. Jadi apa yang dia buat ini adalah untuk melemahkan Pakatan Harapan itu. Jika terbubarnya Dewan Undangan Negeri Pakatan Harapan nih, maka dia akan menggunakan kuasa kerajaan interim nih, yaitu Perdana Menteri interim ini, untuk mereka membohongi rakyat. Ini adalah satu yang saya nampak di sini, bahwa kenyataan yang dikeluarkan oleh Presiden UMNO ini cuma untuk mengaburi mata rakyat, seolah-olah PHS itu takut. Tapi sebenarnya dia sendiri yang penakut, karena dia cuba pasang strategi propaganda untuk menunjukkan kepada rakyat bahwa negeri PHS ini takut. Padahal dia tahu kursi-kursi yang ada di negeri PHS pegang ini adalah kursi yang terbanyak. Pulau Pinang, Selangor, Negeri Sembilan. 3 tempat ini menjadi kubu kuat Pakatan Harapan, boleh menjejaskan kemenangan Barisan Nasional. Yang mana hari ini Barisan Nasional cuma ada 38 kursi. Jadi ini yang menjadi ketakutan dia. Jadi dia takut, dia pun buat propaganda. Membuat propaganda menipu rakyat dengan mengatakan bahwa PHS itu tamak kuasa. Padahal tempatnya tidak selamat. Jadi dia nak mencari kursi yang banyak agar PHS membubarkan Dewan Undangan Negeri. Dia ingat pengurusi Pakatan Harapan Dato' Sri Anwar Ibrahim tak cerdik. Presiden UMNO tu kena ingat, kamu tu anak muridnya Dato' Sri Anwar Ibrahim. Kalau ia pun nak jadi Perdana Menteri, ikutlah jalan yang baik-baik. Jadi kamu menuduhkan Pakatan Harapan tamak kuasa, menuduh bahawa takut untuk kehilangan kuasa. Sebenarnya siapa yang takut kehilangan kuasa? Kalau Pakatan Harapan takut kehilangan kuasa, Dato' Sri Anwar Ibrahim sudah menjadi Perdana Menteri hari ini. Tetapi kita lihat bahwa ketegasan bahwa itulah Pakatan Harapan, maka tidak berlaku itu. Yang tamak dan gila kuasa ni adalah orang-orang seperti Presiden UMNO ni, yang mana sanggup buat meeting sana, meeting sini, demi untuk menumbangkan Pakatan Harapan agar mereka boleh jadi kerajaan yang ada hari ini, yang porak-poranda ni. Akhirnya dia kerja dia menumbangkan kerajaan dia. Jadi Presiden UMNO ni lah yang tamak, sebab dia rasa dia boleh jadi Perdana Menteri. Saya heran kenapa orang yang ada kes mahkamah seperti Presiden UMNO ni boleh lagi nak bertanding. Sepatutnya dah tak boleh. Ini yang menjadi pertikaian rakyat hari ini. Jadi saya lihat isu di sini bahwa cara politik yang diamalkan oleh UMNO Barisan Nasional lebih kurang ya 30-40 tahun yang lalu pun itulah. Mainnya isu kaum, mainnya isu kaum. Pas kerja main isu agama, main isu agama. Tidak ada untuk lonjakan idealisme yang terbaik untuk rakyat, untuk membangunkan ekonomi negara, tak ada. Yang kerja dia menyerangkan kepada parti lain, tetapi tanpa dia buat analisa yang tepat. Kenapa contohnya PHS tidak nak bubar Dewan Undangan Negeri? Kenapa? Jadi kalau dia nak cerita tentang kos pilihan raya negeri akan datang, tak payah Presiden UMNO cakap. Pada saya, mudah. Kamu orang, pimpinan Barisan Nasional selama ini, merompak duit negara lebih besar daripada kos nak buat pilihan raya negeri. Kemana kamu orang letak duit tu? Jadi, dia nak mempertikaikan, dia menggunakan isu rakyat untuk dia nak menutupi mereka punya rasuah, mereka punya rompakan kepada duit rakyat. Kalau kita bubarkan Dewan Undangan Negeri Selangor contohnya, penghasilan negeri Selangor memang dah banyak untuk negara, untuk negerinya.
dan juga mereka tidak songlap duit. Tetapi duit negara ini disonglap oleh UMNO Barisan Nasional begitu banyak. Lebih daripada kalau kita buat lagi PRN, PRU pun tak ada masalahnya dengan duit yang mereka dah curi. Lebih baik kita membazir untuk kita membuat reform ataupun untuk kita mendemokrasikan negara ini daripada kita ni melihat perompak-perompak duit negara ini masih lagi mempertahankan kedudukan mereka dengan menipu daripada undi rakyat. Jadi kita fikir-fikirkan, kita perlu tolak kepimpinan yang begini kerana propaganda-propaganda mereka ini hanya untuk menyerang PH tetapi tidak ada fakta yang jelas. So, itu pencerahan saya. Mari kita fikir-fikirkan. Maka, kita perlu menyokong Pakatan Harapan jika kita tak nak Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri, Pak Lebay jadi Perdana Menteri, ataupun Presiden UMNO jadi Perdana Menteri, ataupun kita nak orang yang dah tua bangka jadi Perdana Menteri. Jadi kita fikir-fikirkan. So, pada saya, lebih baik kita menyokong Pakatan Harapan agar Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri dan negara ini boleh kita pulihkan sedikit demi sedikit. Sekian, terima kasih.